Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam pembelajaran pada kali ini kita akan lihat kepada satu projek yang perlu dilaksanakan oleh murid dalam bab reka bentuk pengaturcaraan tahun 5 iaitu projek membina palang keselamatan automatik menggunakan pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Apa yang dimaksudkan dengan mikro pengawal? Kita akan lihat dalam pembelajaran pada kali ini. Okey, baik, pengenalan. Jadi, dalam buku teks dia ada tunjukkan kepada murid tentang projek palang keselamatan automatik yang dikawal oleh mikro pengawal. Kita dapat lihat dalam lakaran idea ini, dia ada palang keselamatan, dia ada apa yang dinamakan sebagai motor servo, lepas tu ada LED merah dan hijau, ada pula switch tekan, ada pula pembas, ada pula papan mikro pengawal. Persoalan dia, apa benda semua ini? Okey, inilah yang nak kita belajar dalam RBT tahun 5 dalam projek ini. Okey. Pertamanya, apakah maksud mikro pengawal? Mikro pengawal merupakan satu peranti kawalan device dalam bentuk chip komputer. Okey. Jadi mikro pengawal ni dia adalah chip komputer. Komputer ni untuk pengetahuan awak bukan hanya komputer seperti yang awak bayangkan selama ini. Maksud dia komputer yang kita bayangkan ada skrin, ada CPU, ada keyboard, ada mouse. Itu komputer yang awak kenal. Tapi sebenarnya banyak lagi benda dalam dunia ini sebenarnya adalah komputer. Termasuklah smartphone awak yang pakai, termasuklah laptop, termasuklah smart television dan segala benda yang ditanam chip dalamnya adalah komputer. Itu kita belajar dalam asas komputer lah. Dan kalau kita lihat dalam hal ini, ada dua contoh yang dicadangkan, iaitu pertamanya, kalau awak lihat di sini adalah microbit. Dan yang keduanya adalah Arduino Uno. Apa dia microbit, apa dia Arduino Uno? Kedua-duanya adalah chip mikro pengawal, tetapi berbeza jenama sahaja, syarikat yang berbeza sahaja. Jadi dua-dua dicadangkan untuk digunakan adalah RBT tahun 5. Tapi kalau awak guna microbit, programming dia lain sikit. Kalau Arduino Uno, programming dia lain sikit lah, bergantung kepada jenama. Jadi dalam setiap chip komputer ni, dia sama saja seperti komputer. Dia ada dia punya unit pemprosesan pusat, CPU dia yang tersendiri. Tapi kecil lah. Takkanlah awak bayangkan CPU macam komputer besar, gedabak macam tu. Sedangkan microbit ini, dia hanya sebesar lebih kurang kecil sikit daripada kad pengenalan, kad ATM, kecil sikit microbit ni. Okey. Kemudiannya, dia ada random access memory, RAM dia. Dan dia ada port input output. Yang mana port input output ni, kita akan lihat lepas ni, dia boleh kita sambungkan guna USB kabel daripada komputer ke microbit, ke chip ini. Kita akan lihat lepas ni. Okey, apa fungsi dia? Okey, mikro pengawal ini, fungsi dia, apabila kita sambung kepada komponen elektronik, dia boleh memberi arahan kepada alatan elektronik itu, tapi dengan syarat dia telah diprogramkanlah terlebih dahulu. Okey, ini contoh. Ini microbit. Ini buzzer, pembas. Dalam bahasa Melayu pembas, dalam bahasa Inggeris buzzer. Buzzer ini adalah satu komponen elektronik yang dia boleh mengeluarkan bunyi. Bunyi lagu, bunyi alarm dan sebagainya. Itu adalah fungsi buzzer. Jadi kalau microbit ni telah diprogramkan, dalam programming itu, contoh apabila switch ditekan, maka akan keluar bunyi. Itu dah diprogramkan dalam microbit, dan bila disambung ke buzzer, sebagai contoh, microbit ini, mikro pengawal ini akan memberi arahan kepada buzzer supaya buzzer berbunyi. Itulah fungsi mikro pengawal.
Okey. Jadi dalam projek RBT tahun 5 ini, projek palang keselamatan automatik ini yang akan dilaksanakan ada 3 komponen. Yang pertama seperti biasa, sebelum buat kena lakukan perancangan projek terlebih dahulu. Bila sudah buat perancangan projek, step kedua, langkah kedua, komponen kedua adalah melakukan pengaturcaraan, programming. Dan step ketiga adalah melakukan pemasangan komponen elektronik. Okey. Jadi dalam pertamanya perancangan projek, kita perlu lihat kepada lakaran projek. Bentuk lakaran ni setelah ada dalam buku teks, kita boleh tiru atau kita boleh ubah ikut kepada kreativiti kita. Dan yang keduanya, kita perlu juga lihat kepada algoritma. Apa dia algoritma, kita akan lihat pada ni. Kemudian ni, kita pergi kepada pengaturcaraan dan pemasangan komponen. Okey. Stop sampai situ dulu. Okey, ini contoh lakaran projek dalam buku teks. Ya, ada, bila kita sebut lakaran, perlu ada dilabelkan komponen-komponen yang dipakai. Ya, motor servo, pembas, papan mikro pengawal, klip wire, LED merah dan hijau. Ini semua adalah komponen elektronik. Okey. Jadi, kita perlu lihat kepada algoritma. Algoritma ini kita dah belajar dalam bahagian struktur kawalan sebelum ini. Kita aplikasikan dalam projek ini. Jadi, dalam buku teks pun dah bagi algoritma dalam bentuk catat alih. Apa yang kita nak buat dalam projek ni. Okey. Kita lihat sebenarnya projek ini, mula-mula dia, palang keselamatan ini dalam keadaan tertutup. Mula. Bila dalam keadaan tertutup, lampu LED merah bernyala. Kemudian, bila kita tak tekan switch, masa kita tak buat apa-apa, dia akan kekalah palang tertutup, lampu merah menyala. Kemudian, kalau kita tekan switch ditekan, ya. Ni struktur kawalan ni, pilihan. Ya, bila ya, lampu LED padam, lampu LED merah padam, lampu hijau yang bernyala. Bila lampu hijau bernyala, palang terbuka. Bila palang terbuka, maksud dia, kereta ke apa boleh lalu lah. Okey. Dan bila palang terbuka, pembas juga berbunyi. Maksud dia buzzer berbunyi. Dia menggunakan bunyi lah. Ini apabila switch ditekan. Kemudian selepas 10 saat, cukup 10 saat, ia lampu LED hijau terpadam, merah menyala. Bila lampu merah menyala, palang tertutup kembali dan buzzer, pembas, dia akan berhenti berbunyi. Alarm dia berhenti berbunyi. Kemudian tamat. Jadi itulah step-step yang perlu awak buat dalam bentuk programming dan dalam bentuk pemasangan komponen elektronik. Persoalannya, macam mana nak buat? Itulah persoalan dia. Jadi, yang pertamanya, kita perlu ada bahan, peralatan yang diperlukan. Itu kita lihat dalam pembelajaran yang akan datang. Kita lihat pada langkah 2, pengaturcaraan. Jadi, kita perlu buat pengaturcaraan dalam komputer atau laptop. Kemudian ni, bila kita buat programming dia daripada awal sampai habis, kita akan download. Ini yang kita sebut port USB ni, port input output ni. Kita akan sambung daripada komputer ke microbit, mikro pengawal. Dan kita akan download masuk. Kita akan export programming itu ke dalam microbit. Jadi, bila kita sebut sebagai pengaturcaraan, kita perlu ada aplikasi yang perlu kita gunakan. Dalam RBT tahun 4, kita telah belajar menggunakan aplikasi Scratch. Tetapi dalam RBT tahun 5, kita guna aplikasi yang berbeza. Iaitu Microsoft MakeCode atau MBlock. Ada dua jenis. Kalau awak guna Microbit, sesuai guna Microsoft MakeCode. Kalau guna Arduino, lebih sesuai guna MBlock. Dan sebenarnya dalam Scratch pun extension dia boleh cover penggunaan Microbit. Tapi dalam buku teks dicadangkan menggunakan Microsoft MakeCode atau MBlock. Okey. Ini contoh paparan Microsoft MakeCode yang kita boleh belajar. Dan dia masih lagi menggunakan konsep blok
Dia blok dia pun lebih kurang sama saja dengan blok Scratch, tapi ada perbezaan dia lah. Dan kemudiannya ini M-block. M-block dan Scratch sangat mirip lah. Dan itu boleh digunakan bergantung kepada jenis makro pengawal yang digunakan. Okey, kemudiannya pemasanan komponen elektronik. Langkah ketiga, itu kita akan lihat dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.